terima kasih kerana diberi peluang sama-sama untuk perbahasan titah diraja. Beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Yang pertama, amalan demokrasi sepatutnya bukan sahaja untuk pilihan raya yang rakyat masih diberi peluang memilih wakil mereka, walaupun kebebasan media masih boleh diperhatikan. Demokrasi juga patut dihormati dalam pembentukan sebuah kerajaan negeri yang partinya mendapat majoriti. Mereka berhak membentuk kerajaan yang memerintah, bukan kerajaan pembangkang. Semua agensi kerajaan, terutama pejabat daerah dan tanah, kerajaan tempatan, PBT, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Kerja Raya JKR adalah sama semasa BN memerintah dahulu. Kalau bertukar pun, DO, YDP, jurutera daerah hanya di antara daerah. Mereka tetap pegawai kerajaan pusat. Jadi kenapa pula bila kerajaan baru yang memerintah, maka kerajaan pusat menubuh pula Jabatan Pembangunan Pusat JPP untuk mengurus kewangan pusat melalui rangkaian penyeras parlimen, penyeras DUN, ahli majlis pusat, JKKP, yang kita tahu, yang kita tidak tahu pembahagian peruntukannya. Kenapa kerajaan pusat tidak mempercayai kepada DO, YDP dan JD yang kerajaan pusat lantik, yang boleh menyalur terus kepada projek pembangunan yang diamalkan sebelum ini untuk kepentingan rakyat? Persoalan saya, kenapa agensi pusat, umpamanya di parlimen saya dan juga saya rasa parlimen lain juga sama, Kementerian Belia dan Sukan tidak menghormati kerajaan yang memerintah dan agensi kerajaan kerana tidak pernah meminta kebenaran dan kelulusan sebelum membuat satu pembangunan, iaitu membina padang futsal. Saya memang berterima kasih kepada kementerian kerana dapat membina banyak padang-padang futsal untuk kemudahan rekreasi dan sukan anak-anak muda. Tapi apabila tidak mendapat kelulusan PBT dan pejabat daerah dan tanah, maka pengurusan seterusnya, terutama baik pulih dan bekalan elektrik, menimbulkan masalah. Baru ini saya dipahamkan kerajaan pusat telah menawarkan baik pulih 6 padang futsal satu daerah melalui pejabat daerah dan tanah. Jadi sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih dan mengharapkan amalan cara ini yang perlu diteruskan dalam menjaga hubungan dua hala yang semuanya semata-mata untuk kemudahan rakyat dan melicinkan pengurusan aset berkenaan. Satu yang dipertua. Yang kedua, dalam pembentangan bajet 2014 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa panel solar atau sel fotovoltaik akan dipasangkan di semua bangunan kerajaan dalam usaha mempromosi tenaga boleh baru RE, teknologi hijau dan juga menjimatkan kos elektrik. Ya, saya ingin mendapatkan penjelasan perkembangan terkini dan penjimatan yang boleh diperolehi mungkin dengan mengambil contoh bangunan teknologi hijau Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air atau kementerian-kementerian lain yang telah pun dipasang